Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni hao. Saya Yasmin Hani, hos anda dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022 di mana kita kupas pelbagai jenis topik yang melibatkan pengurusan wang dan juga pelaburan. Pada hari ini kita akan bincangkan topik kita emas, pelaburan kalis inflasi. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan mengenai pelaburan emas sama ada dalam bentuk perhiasan, akaun emas dan sebagainya yang ditawarkan di pasaran dekat luar sana. Kelebihan, risiko dan bagaimana membina strategi jangka panjang membabitkan pelaburan emas. Jadi bersama dengan saya hari ini untuk membincangkan tentang topik ini, kita bersama dengan Encik Peter Yong, pengasas saluran YouTube Mr. Money. Wah, jadinya terkenal lah dekat YouTube. Okey lah, tak begitu terkenal lah. Kalau tidak takkanlah kita interview dia kan, kita nak bincangkan pasal topik ni. Baik, Mr. Peter, saya panggil Mr. Peter untuk menjelaskan apa itu pelaburan dalam emas dan mengapa emas sepatutnya menjadi antara pilihan instrumen pelaburan. Okey. Yang pertama tu, kalau katakan emas, biasanya orang kata emas tu pelaburan yang kalis inflasi. Dan bagi orang yang tak faham apa tu inflasi, inflasi tu sebenarnya adalah pensusutan nilai pembelian mata wang. Ya, jadi pernah tak tengok macam gambar kan, orang kata RM50 dulu boleh beli satu basket benda yang banyak, tapi hari ini RM50 beli satu dua benda je. Beli makanannya je, tapau je dah habis. Tapi orang kata kalau kamu ada 1 gram emas, dulu kamu boleh beli satu longgok macam ni, hari ini pun boleh beli benda yang sama. Dia pengecilan nilai dia kurang sikit. Jadi tak banyak sangatlah dia punya volatile inflasi dia tu lah. Ya, betul. Faham. Okey, Encik Peter, harga emas ni sebenarnya bergantung kepada harga pasaran emas semasa kan? Betul. Adakah susut nilai emas ini memberi kesan besar kepada pelabur untuk meraih keuntungan? Okey. Jadi ini berdasarkan lah. Tapi biasanya bila kata nak melabur emas tu, saya akan nasihatkan orang untuk labur sebagai jangka masa yang panjang. Jadi memang semua pelaburan dalam pasaran, dia ada pergerakan lah kan. Dia ada volatile sikit kan. Jadi kalau kamu beli, kamu ingat besok dia terus akan naik harga dan kamu boleh ada keuntungan tu, itu tak berapa mungkin. Biasanya dia memang bergerak. Jadi kalau kamu invest untuk jangka masa panjang, kamu tak perlu takut. Kerana kalau kata sejarah yang history track record emas tu, dari dulu harga dia 10 tahun dahulu sampai hari ini, dia memang akan naik. Dia memang kalis inflasi. So kalau kata jangka masa panjang, dia memang akan bagi at least kalis inflasi lah. Kalau baik tu dapat keuntungan yang lebih. Faham. Maknanya dah tentu-tentu kalau main jangka masa yang panjang, maknanya kita akan meraih keuntungan. Okey, Encik Peter, ada yang mendakwa bila kita melabur dalam emas, kita membuat pelaburan yang kalis inflasi. Jadi apakah kepentingan pelaburan kalis inflasi dan adakah ASB dan emas ini adalah gabungan yang baik? Ya, banyak orang mereka suka labur dalam emas kerana kalis inflasi kan. Tapi ada satu benda yang mereka patut ingat, iaitu pencairan yang cepat. Kerana bila kamu beli banyak emas, tapi kamu kurang cash, takkan kamu nak pergi restoran nak makan, kamu keluarkan emas, kikis. Boleh beli nasi goreng ya? Susah kan? Tak boleh kan? Jadi biasanya kalau kamu benar perlukan duit masa tu, kamu dipaksa untuk menjual emas. Dan kalau masa harga emas tu tak baik atau kamu perlu jual dalam keadaan yang terdesak, kamu mungkin akan mengalami kerugian juga. Jadi paling penting tu, kamu mesti ada satu lagi pelaburan yang boleh dicairkan dengan cepat, yang boleh tukar kepada cash dengan cepat. Jadi ASB tu memang salah satu pelaburan yang paling baik dari segi ni, kerana dia boleh bagi pulangan yang baik dan juga pada masa samanya boleh dicairkan pada bila-bila masa. Jadi ada kombinasi ini memang satu yang sangat penting. Maksud yang cairkan tu adalah ialah senang nak pakai duit tu cepat. Faham. Jadi sekarang ni Encik Peter, apakah kesilapan biasa yang dilakukan oleh pelabur sehingga mereka gagal mendapat manfaat kelebihan pelaburan dalam emas ni? Apa yang kesilapan besar yang diorang selalu buat? Jadi ni saya rasa yang pertama tu kerana bagi masyarakat mereka tahu emas tu bagus, tapi banyak juga yang tak tahu macam mana nak melabur dengan bijak.
Jadi yang pertama tu biasanya ada orang yang datang dengan skema-skema pelaburan yang berkaitan dengan emas dan mungkin dia tak benar-benar melabur. Mungkin akhirnya dia jadi penipuan. Yang itu pertama. Yang kedua tu banyak orang juga mereka fikir bila melabur dalam emas dia tentu akan buat duit dalam jangka masa pendek. Jadi mereka pergi pinjam duit ke atau apa tu ke dan mereka ingat lepas saya letakkan duit 2 minggu nanti saya akan dapat 20-30%. Itu tak betul juga. Banyak kali mereka akan mengalami kerugian. Yang satu lagi tu banyak orang suka beli emas dalam bentuk barang kemas. Kerana mereka ingat kalau saya beli barang kemas dalam emas tu saya boleh pakai, dia cantik dan dia juga boleh mengekalkan kuasa pembelian. Tapi perlu ingat bila kamu beli emas dalam bentuk barang kemas tu biasanya dia ada banyak kos dari segi upah. Betul, kreativiti nak buat tukang-tukang tu. Betul. Dan lepas tu bila kamu nak jual balik emas tu kepada orang, biasanya mereka perlu mencairkan emas tu. Betul. Jadi ada lagi kos. Jadi dia tidak akan beli balik daripada kamu dalam harga pasaran. Tapi dia akan buat diskaun. Mungkin 25 hingga 30%. Jadi kalau kamu benar-benar nak melabur je dan kekalkan nilai dia, yang baik tu kamu beli either jongkong emas atau koin ataupun beli dalam bentuk simpanan emas ataupun ETF emas. Banyak ni, banyak cara sebenarnya dalam instrumen emas ni, pelaburan emas. Bagaimana dan bilakah waktu yang terbaik untuk kita mula melabur dalam emas? Dan bagaimana cara terbaik untuk menjadi pelabur emas yang berjaya? Bila? Yang pertama tu orang selalu tanya bila masa terbaik untuk melabur. Tapi sebenarnya kami tidak akan tahu bila pasaran akan bergerak atau akan ada masa baik atau masa buruk. Kamu tidak akan tahu. Jadi yang paling baik tu adalah mula hari ini. Dan bila kamu mula melabur hari ini tu, jangan nak ambil semua duit letakkan dalam. Yang boleh buat tu setiap bulan simpan satu bajet yang kamu rasa sesuai untuk sendiri. Mungkin 1,000 sebulan, 500 sebulan, 200 sebulan. Lepas tu perlahan-perlahan tu kamu accumulate, kumpul. Dan dalam jangka masa panjang tu memang boleh dapat keuntungan lah biasanya. Jadi apakah waktu yang terbaik untuk kita tunggu? Sebab orang kata ada pelaburan jangka masa pendek, sederhana dan panjang, betul? Jadi kalau untuk emas ni berapa lama agaknya tempoh dia? Seelok-eloknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Itu subjektif sikit. Kerana ini minimum lah, yang paling minimal sekali. Kalau kata nak melabur dalam emas, saya akan kata sekurang-kurangnya 5 tahun lah. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kita dah tahu dah ada anggaran dekat situ nak letak berapa tahun. Jadi kita dah boleh expect, kita nantikan. Okey, 5 tahun, jangan usik, jangan buat tak tahu betul. Kita kumpul beli je. Betul. Okey. Baik, terima kasih Encik Peter untuk nasihat dan panduan tadi yang berikan kepada kita semua. Kesimpulannya, kedua-dua pelaburan dalam ASB dan emas perlu digandingkan supaya strategi pelaburan kita ni nanti berkesan dalam jangka masa yang panjang, supaya kita mempunyai sumber kewangan apabila kita memerlukannya nanti. Ingat tahu, ini bukan sembang sebarang sembang, ini adalah sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi bersama dengan Encik Peter dan sekarang ini kita jemput seorang lagi tetamu istimewa ke dalam studio kita. Puan Mazlin binti Mahmud, pengasas dan pemilik Taska Fitri. Pemilik Taska. Ada berapa Taska, Puan? Alhamdulillah ada 3. Ada 3? Wah, memang suka kanak-kanak ke? Yes, memang suka nak kerja benda yang saya suka buat. Dan suka melabur.
Ya. Ya, betul. duit Dia memang suka. Betul. Dia melabur dalam kanak-kanak kecil dan juga melabur pada diri sendiri juga. Baik, kali ini kita nak tanya dekat Puan Mazlin sendiri Puan Mazlin ada membeli barang emas. Kita semua tahu ya, kita tahulah yang Puan Mazlin ni suka membeli barang emas. Dan adakah sebelum ini menganggap barang kemas ni sebagai satu pelaburan ataupun beli kerana minat juga? Saya beli untuk dua-dua. Melaram dan untuk invest. Melaram dan invest. So because masa saya nak beli taska saya yang ketiga tu, kita memang ada cash tapi fikir jaga pasang-pasang sebab duit tu senang keluar dan emas saya ada. So saya lebuhkan emas tu, pajakkan emas tu dan saya beli taska saya yang ketiga dan duit cash tu saya boleh gunakan yang sebelum ni kita kena PKP. Pekerja still nak kena bayar gaji dan sewa still kena bayar. Betul. So saya ada cukup cash alhamdulillah untuk 2 tahun untuk bayar untuk loan untuk 3 buah taska dan gaji pekerja selama 6 orang. Wah, seramai 6 orang selama 2 tahun. Tak potong 1 sen. Wow. So kita dapat Maknanya gaji barang penuh. Cuma dia tak ada bonus tahunan lah. Ya. Kadang pun faham kan sebab kita dah bagi tahu kan kita tak ada income, taska ditutup untuk 2 tahun. So baru start this year. So pekerja alhamdulillah dia orang faham. So daripada situ cash tu kita ada dan barang kemas pun ada daripada situ lah. Dan ASB pun ada bagi dividen setiap tahun yang kita gunakan duit ASB tu. Jadi beli emas kerana minat dan akhirnya orang kata memberikan manfaat dan juga masih juga melabur dalam ASB. Jadi Puan Mazlin sebelum membeli barang kemas sebelum ni kan pernah tak ambil tahu ataupun tidak mengenai kadar upah yang dikenakan dan juga susut nilai barang kemas tu? Memang masa kita beli emas kita akan tanyakan ada upah berapa semua. Tapi kedai kan banyak yang sekarang buat macam zero upah. So kita kena cari kedai yang macam tu kan. So saya akan carilah few kedai semua. Kita akan compare dengan harga dan saya akan beli daripada kedai yang zero upah biasanya. Memang ada, kita kena cari. Pandai Cik Peter, dia dah selesaikan masalah tu. Buat research. Ya, dia buat kajian ni, dia dah selesaikan masalah upah-upah ni. Lagi satu kalau kita beli barang kemas jangan beli kedai yang gah lah sebenarnya kan. Sebab gah dia akan, kita kan fikir dia kena bayar sewa, dia bayar tu. So kita pergi kedai macam mak-mak kita dulu kan. Tapi harga emas pun lebih kurang orang kata lagi bagus dan dia punya kita tak tertipu lah sebenarnya kan. So upah zero upah dan kita ada keuntungan kat situ. Dalam masa sama kita boleh duit yang tu kita boleh beli benda emas yang kecil-kecil tu itu invest juga kan. Cincin belah rotan pun 100 lebih boleh dapat. Betul. Sekarang ni semuanya mampu milik lah. Jadi katakanlah Puan menerima bonus sebanyak RM10,000. Adakah Puan nak letak duit itu di dalam ASB ataupun nak pergi beli emas? Mana satu pilihan? Saya akan buat dua-dua sekali. RM5,000 cash kita boleh dapat emas yang besar. RM5,000 kita masuk ESB dan kita dapat untuk akhir tahun. Maknanya every year kita akan dapat dividen. So kadang kita dapat situation win and win lah. Kita akan dapat dua-dua sekali. Okey, kita dah dengar dah jawapan daripada Puan Mazlin. Jadi sekarang ni Cik Peter kita nak tahu keputusan dia tu. Yang RM10,000 tu separuh-separuh dia nak beli emas dan juga dia nak beli dia nak masuk dalam ASB. Tapi sekarang ni Puan Mazlin sebelum Cik Peter jawab, adakah beli barang kemas tu emas tu dalam berbentuk barang kemas atau jongkong? So buat masa ni yang knowledge ada beri barang kemas lah. Jongkong tak sampai ke knowledge lagi. Okey. Okey. So Cik Peter boleh jawablah macam mana dengan tindakan dia ni. Macam mana, betul ke apa yang boleh diperbaiki, kita boleh belajar dari situ. Saya rasa kalau Puan nak cantik-cantik dan barang kemas tu memang bagus kerana boleh pakai kan. Tapi kalau kata jongkong emas tu dia ada garanti dia kerana bila kamu guna jongkong emas yang ada jenama yang baik macam Perfmin ke atau Swiss punya ke, biasanya kalau kamu nak jual balik tu yang kedai yang ambil tu dia akan tahu ini 99.9 punya gold. Kerana kalau barang kemas saya tak tahu tu 996 ke 999. Jadi tentu saya takkan bagi kamu harga yang begitu baik. Jadi bila kalau buat pajak ke ataupun nak jual balik ke, kalau guna jongkong yang ada jenama baik tu, you ada return pulangan yang lebih baik lah boleh katakan. Jadi dia ada brand-brand yang tak dapat pulangan baik lah. Dia ada nama-nama ketulinan dia kurang Macam mana kita nak tahu daripada apa yang brand-brand yang boleh guna pakai? Okey. Kerana dia macam ni, kalau kata emas tu, bila kamu tengok 996,
999. Bagi mata sama je kan. Cara yang boleh tahu tu dia bawa balik ke belakang tu, letak ke lab ke, makmal ke, mereka buat testing, kajian. Tapi kalau saya pembeli emas tu, yang bawa ke makmal tu kos bagi saya. Betul. Jadi saya takkan nak bagi kamu harga yang lebih baik. Betul, takkan nak free lagi, takkan nak percuma je kan. Tapi kalau jongkong emas kamu sudah ada cop, kata ini digaranti oleh kerajaan Australia. Dah tahu dah. Kerana kalau ada masalah pun saya bagi. Boleh jual di mana-mana sahaja. Faham? Baik, okey, kita dah dengar dah nasihat daripada kepada permasalahan ataupun cadangan untuk Puan Mazlin tadi tu. Jadi sekarang ni mungkin Encik Peter boleh bagi nasihat kepada penonton dekat rumah sana. Ada tips ke apa-apa yang boleh dikongsikan? Saya rasa yang paling penting tu bagi semua orang ni, macam kata Puan Mazlin tadi, kalau ada 10,000, 5,000 kepada ASB, 5,000 kepada emas. I rasa tu memang keputusan yang sangat baik. Kerana bagi ASB tu setiap tahun dia akan dapat dividen. Dan kami memang tahu pulangan ASB tu setakatnya dia memang baik. Dia memang baik kalau ikut dengan pasaran juga. Dan ini memang boleh buat pencairan dengan cepat. Jadi tak perlulah kalau kata perlu duit tu, perlu pajak ke atau perlu jual balik ke, kerana semua tu you ada kerugian bila kamu jual kan, ataupun pajak tu kamu ada interest yang dan so ASB tu memang boleh bagi pulangan tinggi dengan pencairan yang cepat. Jadi ada kombinasi dua-dua ini memang baguslah. Senang sikitlah orang kata liquidation tu. Betul. Satu long term dan satu boleh cash kan. Satu boleh bagi income setiap tahun, income tu pulangan setiap tahun. Baik, terima kasih Cik Peter dan juga Puan Mazlin sebab kongsi pengalaman, tips dan macam-macam lagi. Harap-harap anda semua mendengar dan cuba aplikasikan dalam kehidupan anda supaya anda semua boleh menguruskan wang anda dengan lebih baik lagi. Baik, sebelum kita akhiri episod kali ini, lazimnya kita memang akan memberikan cendera hati kepada tetamu-tetamu kita. Kita akan memberikan gambar karikatur yang dilukiskan oleh Soya. Okey, ini untuk Cik Peter. Dan ini untuk Puan Mazlin. Terima kasih. Barang-barang kemas ada masuk tak kat dalam tu Puan Mazlin? Tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Okey, cuba tunjukkan dekat TV tu. Nah, tu dia. Cantik. Terima kasih banyak-banyak. Emas, love emas. Love emas. Pandai Soya ambil hati ya. Mana tahu dapat sikit kan? Baiklah, kepada anda semua jangan lupa untuk teruskan menonton rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022 pada minggu depan. Kita jumpa lagi. Ini bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang. Assalamualaikum. Bye.